Bahasa membina jiwa, bahasa menyatukan bangsa, bahasa mengangkat negara. Apabila bahasa dibitara, Madani akan terus lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Menghadap duli yang maha mulia Tuanku. Patik memulakan bicara dengan untayan kata azimat daripada sastrawan negara Kerismas yang pernah berpesan, bahasa tidak dapat dipisahkan oleh jiwa masyarakat pemiliknya. Untayan kata azimat ini merupakan satu bentuk manifestasi yang amat mendalam. Ia menjadi sebuah sah kebenaran yang tidak boleh disangkal oleh arus zaman. Kata-kata ini memperingatkan kita bahawa bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi mekanikal semata-mata. Sebaliknya, bahasa ialah denyut nadi yang menghidupkan bangsa, roh yang menyuburkan tamadun, serta cerminan paling jernih kepada jati diri sesebuah negara. Berdirinya Patik di atas persada yang penuh dengan keberkatan dan limpah kedaulatan ini adalah dengan penuh rasa khidmat dan takzim demi menzahirkan 11 pidato diraja di hadapan singgasana yang menjadi payung naungan kepada seluruh rakyat. Patik pohon meluhurkan bicara, mengangkat sebuah tajuk yang menuntut muhasabah mendalam kita bersama. Kebitaran bahasa, kelestarian Madani. Ampun Tuanku, perkataan kebitaran merujuk kepada keunikan, keunggulan, keistimewaan dan ketertinggian mutlak yang tiada tolok bandingnya. Apabila kita berbicara tentang bahasa, khususnya bahasa Melayu, sebagai bangsa kebangsaan, kita sedang mengimbau sebuah lembaran sejarah yang amat gemilang. Kebitarannya terselah merentas abad dan sempadan geopolitik. Pernah berdiri megah sebagai lingua franca yang menyatukan para pedagang dari seluruh pelosok dunia. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, memartabatkan kebitaran bermaksud kita menjunjung tinggi perlembagaan persekutuan, khususnya perkara 152 yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fungsinya sebagai jambatan menyatukan kepelbagaian rumpun manusia, etnik, budaya di bawah satu bumbung payung kedaulatan. Frasa kelestarian Madani pula secara umumnya dapat dirumuskan sebagai kesinambungan sebuah masyarakat yang teguh, berdaya tahan serta lestari merentas zaman. Gagasan Madani mendambakan sebuah negara yang bukan sahaja maju dari segi fizikal ekonomi, malah tinggi akhlaknya, matang pemikirannya, dan kukuh nilai kemanusiaannya, berteraskan enam prinsip utama: kemampanan kesejahteraan daya cipta, hormat, keyakinan, dan ihsan. Sesungguhnya apabila bahasa dimartabatkan, bangsa akan diperkasakan, dan apabila bahasa dibitarakan, bangsa akan dilestarikan. Persoalannya, mampukah kita melestarikan sebuah masyarakat Madani sedangkan bahasa Melayu dipinggirkan? Bagi memastikan kelestarian Madani ini tidak sekadar menjadi retorik politik atau slogan yang kosong, Patik dengan penuh rasa hamba dan takzim ingin menyembah 3 langkah strategi yang perlu kita dilaksanakan secara bersepadu, tekal dan menyeluruh. Pertama, pemerkasaan di sektor pendidikan dan wahana ilmu. Kita perlu menyuburkan bahasa Melayu di setiap taman ilmu, bermula dari benih yang disemai di prasekolah sehinggalah mekar di Menara Gading. Bahasa kebangsaan mesti terus diangkat sebagai wahana ilmu dan inovasi agar denyut nadinya terus mengiringi kemajuan sains dan teknologi.
Justru dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris MBI wajar diperkasa supaya bahasa Melayu kekal menjadi akar pendidikan negara. Manakala bahasa Inggeris menjadi sayap untuk merentas ufuk dunia. Dengan acuan inilah akan lahir generasi madani yang teguh, jati dirinya, halus budi pekertinya, tinggi ilmunya, dan berani menggapai bintang di langit globalisasi. Kedua, pemartabatan dalam sektor korporat dan relevansi ekonomi. Ampun tuanku dan hadirin sekalian, masih ada yang beranggapan bahawa bahasa Melayu tidak mempunyai nilai komersial dalam dunia perniagaan moden. Tanggapan ini wajar dikikis. Jika bahasa Melayu mampu menjadi bahasa mentadbiran dan perundangan negara, mengapa masih diragui keupayaannya memacu sektor ekonomi? Hakikatnya, bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta penduduk di rantau Nusantara. Jumlah sebesar ini bukan sekadar angka, bahkan lambang sebuah pasaran yang mampu menghubungkan rantau Nusantara. Negara Jepun telah membuktikan bahawa kemajuan ekonomi mampu dicapai tanpa mengorbankan bahasa kebangsaannya. Justru sektor korporat dan pihak swasta perlu mengutamakan bahasa Melayu dalam urusan perniagaan, dokumentasi serta pemasaran. Apabila bahasa dimartabatkan dalam sektor ekonomi, maruah bangsa akan terangkat, keyakinan rakyat akan diperkasa, dan ekonomi watan akan terus berdikari serta berdaulat. Ketiga, penguasaan daya cipta siber, penguasaan pentas digital dan daya cipta siber. Ampun tuanku dan hadirin sekalian dan hadirin yang dihormati. Kita kini berada dalam era revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan AI, yaitu medan baharu dan yang menentukan masa depan sesuatu bahasa. Jika bahasa Melayu gagal menguasai algoritma di dunia digital, bahasa ini berisiko menjadi tinggalan sejarah, bukan bahasa masa hadapan. Melalui prinsip daya cipta madani, kita memastikan bahasa Melayu terus subur di ruang digital. Kandungan bermutu tinggi dalam bahasa Melayu perlu diperkaya di media sosial, portal ilmu dan juga platform AI. Semakin banyak kanwa berkualiti dihasilkan, semakin besar keupayaan teknologi memahami, menterjemah dan memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Lantas, para sarjana, penulis, pengatur cara komputer, dan pencipta kandungan perlu berganding bahu memperkaya khazanah digital negara. Biarlah perjuangan bahasa bukan bergema di dewan seminar, tetapi terus berdenyut di skrin, hidup dalam algoritma, dan merentas sempadan dunia maya. Ingatlah kata azimat ini, jika bahasa Melayu menguasai algoritma, bahasa Melayu akan menguasai masa depan dan generasi akan datang. Ampun tuanku, sebagai penutup wacana ini, Patik ingin menegaskan bahawa bahasa dan bangsa ibarat irama dan lagu, bagai isi dengan kuku, tidak mungkin dipisahkan tanpa menghilangkan makna kewujudannya. Keagungan sesebuah negara tidak hanya terpancar pada megah bangunan dan mencakar langit atau kukuhnya ekonomi yang dijulang, tetapi lebih utama pada tingginya martabat bahasa dengan yang menjadi jiwa, identiti dan kedaulatan bangsanya. Oleh itu, marilah kita bersama daripada barisan kepimpinan negara, para cendekiawan di Menara Gading, warga korporat, sehinggalah rakyat di akar umbi mengangkat semula kebitaran bahasa Melayu sebagai obor yang menerangi perjalanan bangsa. Sesungguhnya, apabila bahasa dimartabatkan, bangsa akan diperkasakan. Apabila bahasa dibitarakan, bangsa akan dilestarikan. Dan apabila bangsa dilestarikan, akan tertegaklah sebuah Malaysia madani yang berdaulat, bersatu padu, sejahtera dan disegani dunia. Patik menyusun 10 jari, bahasa dijulang, bangsa disanjung, bahasa dibitarak,
Malaysia Madani di Lestari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku.